UMNO Bersatu berantakan. Bukan lagi satu rahsia, UMNO kini sedang berantakan sesama sendiri antara pihak yang mahu terus bekerjasama dengan Bersatu dan kelompok yang sebaliknya. Dalam pada itu ada pula kelompok yang menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dan ada yang nak berdikari. Ada juga kelompok yang mahu bersama PAS dalam muafakat nasional dan ada yang sinis terhadap PAS. Maka mereka berantakan, ada yang ketara, ada yang sepoi-sepoi bahasa. Yang ketara itu nampaknya mahu menyingkirkan Datuk Seri Zahid Hamidi sebagai Presiden UMNO. Malah ada pemuda yang dilaporkan berteriak mendesak Zahid Hamidi berundur. Namun yang lebih menarik ialah berantakan yang merentasi sempadan UMNO yang telah mencapai tahap lebih tinggi. Pada 19 Februari lalu, Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puan Zarkasi mengesahkan bahawa beliau telah menerima Letter of Demand atau LOD daripada Peguam Tan Sri Muhyiddin Yassin yang mahu mengambil tindakan saman 10 juta ringgit terhadap beliau. Dalam hantaran di Facebook, Puan berkata, sebagai individu yang dijamin kebebasan bersuara, beliau tidak akan benarkan dirinya dibuli oleh Muhyiddin seperti mana UMNO dibuli. Beliau enggan memohon maaf dan menyatakan tidak perlu memadam posting dalam Facebooknya mengenai Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0. Justru saya memilih ke mahkamah. Ini akan memberi peluang kepada saya untuk bersama rakyat yang membantah amalan antara dua darjat dalam isu kuarantin, kata Puan. Beliau menyatakan bahawa dirinya dituduh memfitnah Perdana Menteri. Sedangkan saya hanya bertanya dan meminta penjelasan. Kalau itu pun disaman, maka amat wajar saya melawan di mahkamah, ujarnya. Pada 9 Februari lalu, Puan dalam satu kenyataan di Facebook berkata, rakyat perlukan penjelasan kenapa Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba mengumumkan semua menteri balik bertugas dari luar negara tidak perlu kuarantin 10 hari. Mereka terkecuali dari Seksyen 15 Akta 342. Kuarantin cuma 3 hari. Arahan Ketua Pengarah Kesihatan di bawah Akta 342 kena overrule. Kalau tidak mahu dikuarantin, apa perlunya keluar negara? Kalau setakat mahu bincang laluan hijau, elok guna sidang maya sahaja. PKP sudah jadi antara dua darjat, sindirnya. Beliau berhujah bahawa peraturan kuarantin 3 hari untuk menteri dibuat tergesa-gesa dan ia isu kepentingan awam yang perlu ditanya dan dipersoalkan. Ini kerana dalam artikel 8 Perlembagaan Persekutuan disebut dengan jelas rakyat berhak mendapat layanan yang adil dan saksama. Maka apakah kuarantin 3 hari tidak bertentangan dengan artikel 8. Beliau melihat tindakan saman ini bertujuan untuk menutup mulut dan menakutkan para pengkritik. Saya tidak berganjak, tegasnya. Dalam hantaran terkini, beliau turut menyindir. Rupanya dalam bab saman tidak timbul isu antara dua darjat. Satu hari nanti tidak mustahil akan ada nelayan, penoreh atau pemandu Grab yang akan disaman oleh Perdana Menteri. Nampaknya Puan sangat rajin memprovokasi Muhyiddin. Terkini pada 24 Februari, Puan mengulangi tulisannya pada 1 Februari lalu yang bertajuk Kes Menantu 4 Soalan PM Kena Jawab. Dalam hantaran itu, beliau bertanya sama ada benar atau tidak menantu Perdana Menteri Datuk Adlan Berhan adalah rakan kongsi syarikat IRIS yang mendapat projek National Integrated Immigration System atau NIIS yang bernilai 1.16 bilion ringgit. Dia berkata pejabat Perdana Menteri maupun Muhyiddin langsung tidak menjawab. Nafi pun tidak, saman pun tidak juga. Kenapa? Mungkin kalau ke mahkamah, banyak rahsia akan terdedah mengenai perniagaan dan kontrak yang diperolehi menantu Perdana Menteri. Soalnya, begitulah peperangan antara dua ahli politik dari selatan tanah air yang Dewan Undangan Negerinya bagai telur di hujung tanduk. Sementara itu, beberapa pemimpin Bersatu pun berteriak supaya Jabatan Pendaftaran Pertubuhan ROS menyiasat akaun UMNO yang didakwa tidak pernah diaudit. Menarik juga sandiwara kedua kumpulan ini saling beraksi londeh-melondeh ketika berantakan. Takkan ditemui keadilan dan keikhlasan. Itulah harga yang mereka bayar setelah menafikan hak rakyat untuk mendapat kerajaan yang mereka pilih pada PRU 14 yang lalu.